Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. MP Stampin gesa SPRM siasat kekayaan Taib Mahmud. Ahli Parlimen Stephen Stampin, Chong Chen Jen menggesa SPRM menyiasat aset bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Sekurang-kurangnya, permintaan untuk pengisytiharan aset perlu dibuat oleh SPRM terhadap mereka iaitu keluarga Taib supaya kita orang Sarawak tahu berapa banyak harta-harta telah dikumpulkan sepanjang masa pentadbiran beliau. Oleh itu, saya sekali lagi seru kepada SPRM supaya ambil tindakan. Itulah hak asasi kita untuk tahu, katanya. Gesaan itu dibuat susulan tindakan Suruhanjaya Anti Rasuah itu yang menyiasat keluarga seperti Dr. Mahathir dan Daim dan mengarahkan mereka mengisytiharkan harta kepada SPRM. Daim dan isterinya Naimah Abdul Khalid masing-masing didakwa pada 29 dan 23 Jan kerana gagal mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. SPRM juga mengarahkan anak-anak Mahathir, Mirzan dan Muhzani mengisytiharkan harta masing-masing. Chong memuji siasatan terhadap keluarga Mahathir dan Naim sambil menggesa kerajaan mempercepatkannya. Dia juga mempersoalkan sama ada individu atau keluarga lain juga perlu menjadi sasaran siasatan SPRM. Bulan lalu, NGO Bruno Menses Fund, BMF, yang berpengkalan di Sweden menggesa agar aset Taib dibekukan serta-merta berikutan kematian bekas Ketua Menteri Sarawak itu pada 21 Februari. Alright, pada 21 Februari. Okay. So kalau kita tengok dakwaan yang diadakan oleh BMF, yang dibuat oleh BMF mengenai perkara tersebut, kalau saya bacakan, right. NGO Swiss gesa kerajaan bekukan aset Taib Mahmud. NGO berpengkalan di Switzerland, Bruno Menses Fund, menggesa agar aset bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud dibekukan serta-merta berikutan kematiannya semalam. Ini bulan lepas punya berita. Pengarah eksekutif NGO itu, Lucas Stallman, juga mahu kerajaan dan badan kehakiman membuka semula siasatan mengenai asal-usul kekayaan besar Abdul Taib dan ahli keluarga terdekatnya. Kami menyuruh SPRM membuka semula siasatan terhadap aset Abdul Taib yang ditutup pada 2016 atas alasan politik. Semua akaun peribadi Abdul Taib dan aset lain harus dibekukan serta-merta untuk mengelakkan kekayaan yang diperoleh secara amal itu daripada diambil oleh ahli keluarga, kata Strawman. BMF merupakan pengkritik yang lantang terhadap Abdul Taib Mahmud sekian lama, bahkan menulis buku mengenai kekayaan dan dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan ahli keluarga bekas Ketua Menteri Sarawak itu. Strawman mendakwa dalam tempoh 60 tahun Abdul Taib menjadi penjawat awam, dia memperoleh sejumlah besar kekayaan walaupun terdapat larangan perlembagaan untuk Ketua Menteri dan yang di-Pertua Negeri Sarawak terlibat dalam perusahaan komersial. Pada 2021, katanya BMF mendapat pendapat undang-undang yang menunjukkan penglibatan Abdul Taib sebagai pengarah dan pemegang syarikat ramah jelita Sdn Bhd melanggar Perlembagaan Sarawak. Syarikat itu, kata Strawman, terlibat dalam urusan jual beli tanah di Sarawak.
Abdul Taib juga didakwa menyalahgunakan jawatan penjawat awam dan terlibat dengan rasuah apabila membenarkan penswastaan syarikat milik kerajaan terbesar iaitu Cahaya Mata Sdn Bhd CMS ke tangan ahli keluarga terdekatnya pada tahun 90-an. Sepanjang tempoh Abdul Taib menjadi Ketua Menteri, CMS mendapat manfaat daripada kontrak awam bernilai lebih 4.9 bilion ringgit, dakwa Stroman. Tambahnya lagi, Sarawak juga kehilangan sebahagian besar hutan hujan khatulistiwa kepada industri pembalakan dan peladangan di bawah pegangan Abdul Taib. Malaysia kini tidak dapat mengesahkan secara bebas setiap dakwaan dibuat BMF. Portal itu juga menghubungi isteri Abdul Taib untuk mendapatkan reaksi mereka. Abdul Taib Mahmud meninggal 87 meninggal di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur pagi semalam. Baik. Kisah ini saya rasa terpulang kepada SPRM untuk mengambil tindakan, terpulang kepada kerajaan Madani untuk mengambil tindakan. Kalau ditanya kepada saya, better untuk kita nak membuangkan persepsi, apa saja persepsi yang terdapat pada rakyat, lebih baik kita mengadakan siasatan tersebut. Bila dia kata bahawa SPRM pernah cuba mengadakan siasatan tetapi dihentikan, to be honest, saya, kalau orang yang sama lah, saya personally kenal pegawai SPRM. Personally, saya kenal pegawai SPRM yang menyiasat dan yang menyiasat kes Taib Mahmud pada waktu itu, dan beliau mengatakan, bukan beliau mengatakan lah, tapi ada dakwaan mengatakan bahawa beliau telah ditarik daripada menyiasat kes itu. Maksudnya kes itu dihentikan untuk diteruskan siasatan. So I think dengan apa yang berlaku sekarang ini, I think lebih penting untuk kita bekukan aset yang ada, sebab sekarang ini pembahagian of course, pembahagian harta dan sebagainya sedang berlaku. Bekukan, mulakan siasatan, dan lepas itu sudah habis siasatan, kalau tidak ada apa salah laku, dan kita lepaskan untuk diberikan kepada kaum keluarga mereka. For me, that is fair lah. Terutama untuk rakyat Sarawak ni. Kita dah dengar cerita ni lama. Kita dah tahu cerita ni lama. Saya tak nak cerita panjang-panjang lah. Kan, sekarang ini kita kerajaan gabungan kan. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Tapi saya berada dekat sini pun. Kan, keberadaan saya dekat sini pun, antara sebabnya adalah Taib Mahmud lah. Taib Mahmud. Kan, jadi why not? Untuk mengelakkan sebarang-sebarang sangkaan buruk dan sebagainya, why don't, saya setuju dengan kenyataan Chow Chang Ijan tersebut untuk kita mengadakan ataupun memulakan siasatan terhadap kekayaan Taib Mahmud, insya-Allah. Baik.